warahmatullahi wabarakatuh. Korang, Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya duduk tunggu korang masuk ni. Hai Dilno Cikara. Hai Syarul. Waalaikumsalam. Hai semua. Tap screen. Share dulu. Tap around muka host ni. Jangan tap dekat lain. Dekat lain tak ada efek. Hanya dekat muka host saja boleh ada efek. Waalaikumsalam. Ni mencari sinar abadi. Waalaikumsalam. Tap screen dulu. Sekarang ni dah 1.9k. 1.9 ke? Sorry, salah tengok. Baru 1.5k. Hai, Waalaikumsalam. Hai everyone. Hai Zatul. Hai Ismail bin Madisa. Saya sebelum kita start kepada perbincangan kita, saya nak beritahu satu cerita. Berita gembira lah. Berita gembiranya, Petronas dan kontraktor pengaturan petroleum syarikat minyak gas nasional iaitu Petronas lah. Ya. Merekodkan 19 penemuan penerokaan serta 2 kejayaan penilaian penerokaan menyumbang lebih 1 bilion tong setara minyak sumber baru untuk Malaysia pada 2023. Waalaikumsalam Ahmad Ibrahim. Dan pencapaian ini adalah hasil daripada program penerokaan yang dipergiat dan dijalankan beberapa tahun yang lepas yang menyaksikan 25 telaga, bilangan telaga penerokaan tertinggi yang digali dalam setahun saja. Sejak 2015, lebih separuh penemuan itu dibuat di Lembangan, Sarawak, terutamanya dalam 2 kelompok dalam wilayah geologi Balingan dan Lukonia Barat. Okey, kat mana lagi? 3 penemuan dibuat di Lembangan Barat Laut Sabah. Jadi, yang saya nampak di sini adalah 2 penemuan lain di Lembangan Melayu. Kat mana ni Lembangan Melayu ni? Oh, luar Sabah. Okey. Baik. Di Lembangan Barat Laut Sabah, Lembangan Melayu di perairan Cetek di luar pantai Sabah, dan di Sarawak, Lembangan Sarawak. 2. Ya betul. Rukunnya tempat trip mancing terbaik. Okey. Jadi inilah merekodkan 19 penemuan penerokaan dan 2 kejayaan penilaian penerokaan. Maknanya alhamdulillah, bilalah kerajaan ini, saya nampak keberkatan itu ada dan rakyat memperolehi hasilnya. Pada saya lah, lantaklah orang nak kata apa, tapi bagi saya, bila kerajaan tu berkat, bukan kerajaan yang terbuat atap, bukan kerajaan fitnah, bukan kerajaan nak mengadu domba, bukan kerajaan yang nak menunggang agama. Kan, berkat lah, senang cerita berkat. Sekejap saya nak pergi. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, tap screen dulu. Dah berapa K? Dah 7.8K. Alhamdulillah. Okay, jadi kita tahulah beberapa hari ni kita duduk kecam ustazah yang terpaling komplain tu kan. Tiba-tiba DSP ni mengatakan dekat negeri dia tu, kenapa, bukan negeri dia lah, dekat negeri Kelantan, kalau yang PAS buat kenapa boleh, dan kenapa di KL tak boleh kan. Dia tak tahu kot berlambat poster yang beredar di media sosial, tak promosi, tak bermakna program tu halal, dan PAS dibenarkan dibuat di bumi Kelantan itu setiap tahun dengan cerita 2 kali setahun. Jadi ini amat jelas melanggar kawalan hiburan Kelantan sendiri yang dibuat oleh arwah Tok Guru Ni Aziz dulu. Mentang-mentang lah parti dan negeri yang kamu sokong, maka semuanya boleh land. Betul tak? Kerajaan tak sebulu dengan kamu. Kamu berhak kecam dan doakan kehancuran dan bagaimana. Apapun bukan saya tak minat lagu, saya tak pernah pergi konsert dan saya tak rasa nak pergi pun. Senang cerita lah kan. Okay.
Tap screen dan share-share, tap screen dan share-share. Thank you yang hadir tu. Okey, saya nak sebelum saya pergi ke topik kita ni, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan kemaman juga. Tetapi saya nak scroll-scroll dulu tengok apa yang saya miss berkenaan dengan apa yang perhebahan tu sekejap Okay, jom kita start. Tak ada apa yang saya miss dah kot berkenaan dengan new information. Tak tahulah, kalau ada yang tu leave out dulu, malas duit lah, bagi duit dia troopers. Awak ingat awak tengok saya ni saya dapat duit ke? Awak ingat kalau awak tak datang dekat live saya dapat duit ke? Perasaannya kamu ingat dengan kehadiran kamu di sini, dengan like ni semua ni, itu duit ke? Duit hanya lalu bila orang bagi gift saja. Tak payah nak perasan sangat lah. Kau tak masuk live aku pun tak ada apa-apa efek lah. Sorry lah. Sebab korang ni jenis yang tak boleh bawa berhujah pun. Waalaikumsalam Badrin. Kau tak masuk ke, kau masuk ke, tak ada efek bagi saya dan tak ada efek bagi penonton di sini. Perasaannya Walaun ni. Please lah Walaun. Come on. Selamat malam. Hai, thank you yang tag screen, share. Waalaikumsalam Fairul. Okay. Esok kita tahu kemaman akan berlangsungnya PRK, pilihan raya kecil, dan okey, itu kita nanti dan apa saya nak cerita dan tadi last grand finale lah. Grand finale untuk hari ni ternampak Ibrahim Ali di atas pentas ceramah grand finale. Pas di Kemaman, Atuk berucap dan Atuk ni merapu macam biasa lah. Dan walaupun masih lagi percaya kalau menang esok tukar kerajaan. Jadi korang berhati-hati dengan fenomena dah cukup jumlah esok sebelum keputusan dibacakan nanti, keputusan diumumkan nanti. Kau dengarlah tak cukup, dah cukup jumlah tu. Tak percaya esok tengoklah di media sosial, khususnya di Facebook. Kan, jadi itulah puak-puak dia orang ni, dah tak ada modal, dikatakanlah mereka akan jadi kerajaan sikit masa lagi dan sebagainya. Lepas tu difitnah lah kerajaan hari ni macam-macam. Dan keputusan PRK Kemaman ni tak ubah apa-apa, tak ubah mana-mana kerajaan, tapi mengubah nasib orang Kemaman. Percaya ke tak? Kalau saya katakan ini akan mengubah nasib orang Kemaman. Kenapa? MB bertanding hanya kerana mahu ke parlimen. Ya. MB ni saya nak invite kisah hidupku. Jom naik atas. MB bertanding hanya untuk menjadi PM. Sebab dia kata dia bertanding ni dan dia minta bagi laluan dekat dia sebab apa? Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Betul? Kan, tapi apa kapasiti dia untuk menjadi Perdana Menteri? Apa kelayakan dia? Maknanya apa kejayaan dia sepanjang dia ni menjadi MB? Saya tak nampak lagi apa kejayaan dia menjadi MB. Malah saya ada berita gembira nanti untuk saya share dengan orang-orang Kemaman yang Terengganu, diorang ni plan lah apa yang diorang plan, tapi sekejap lagi lah. Okay. Jadi tak mengubah apa-apa pun kalau PAS menang. Tetapi bagaimana kalau BN yang menang? Kalau BN yang menang, ia akan mengubah nasib orang Kemaman. Kenapa saya kata ia akan mengubah nasib orang Kemaman? Sebab BN ini di dalam kerajaan perpaduan. Bila BN di dalam kerajaan perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkata takkanlah nak beri dia ni hanya jadi ahli parlimen biasa. Kan, Tan Sri Raja Afandi bertanding untuk berkhidmat dan membalas budi warga Kemaman. Jadi
Yang mana ke Mama nak pilih? Menteri besar yang akan sibuk dengan tugas lain-lain sebagai adun di tempat lain dan juga sebagai Menteri besar, lepas tu dalam masa yang sama dia tinggal di Bangi, dalam masa yang sama dia tidak tinggal di Kemaman, dan bila masa dia nak berkhidmat untuk orang Kemaman. Jadi jangan pilih orang yang terlalu sibuk, yang terlalu banyak portfolio. Saya dengar cerita lebih daripada 5 kan portfolio dia. Saya kena check balik sebab nanti kalau saya tak suka buat, sebab saya lupa berapa portfolio yang dia pegang. Jadi native corrected. Okay, I want to invite Z Sharp to the okay, come talk to me. Narrative created. What narrative I'm creating just now? I just create what kind of narrative that I just create? Silakan naik atas. Bacalah korang ni. Seorang pun tak berani nak naik atas. Aduh, lemah lah. Walaupun kalau lemah macam ni, kau tahu tak? Sebab itulah korang ni sedang karam. Kau tahu tak sebab apa korang sedang karam? Sebab korang ni lemah sangat. Nak naik berhujah dengan perempuan pun kau takut. Tahap itu korang ni. Come on lah. Ini ke taraf walaun? Ini ke taraf walaun yang tak berani? Berani di bawah aja, berani di belakang aja. Berani komen kat belakang, lepas tu lari. Macam tu je. Seriously? Macam tu je taraf korang? Itulah pasal. Okay, sebelum kita ke topik lain, saya nak beritahu di sini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi tidak mengutarakan ataupun putuskan siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub. Allahyarham. Hari ini dia beri peluang kepada seorang kanak-kanak untuk membantunya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya budak tu, bilakah masa sesuai untuk dia rombak kabinet? Apakah sebelum tahun 2024 ataupun 2024? Kelantan official, silakan. Saya suka orang Kelantan ni. Meh naik atas kejap meh. Muka bawah je. Allah, tak usah nak tulis-tulis lah. Muganya tulis gitu tak jadi efek pun. Allah, bodoh tu sipel sikitnya. Allah. Muganya mu tak kerti nulis ke? Tulis nombor je. Ni mesti ni bewok lah ni atau ni. Okey, baik, abaikan mereka. Saya nak tanya, ada tak tu baca nama dia? Okey, saya nak tanya siapa yang moderator ada kat bawah. Orang tulis nombor tu mute. Sebab dia orang ni nak ganggu je. Dia orang ni tak ada telur. Telur dia mungkinlah kehabisan. Jadi dia buat naratif begitu untuk ganggu kita di sini. Sedangkan yang datang suruh dia tu ganggu kita, tak berani pun nak naik kotak pun. Saya nampak dia orang ni lalu-lalu datang dengar kita bercakap dan sebagainya. Korang ni peminat saya dalam diam sebenarnya. Tapi saya kesian dekat korang. Korang tak berani nak datang berhujah kan. Korang tahu serang peribadi, korang tahu pukul belakang, serang daripada belakang dan sebagainya kan. Okey, jadi budak itu jawab sebelum dan beliau setuju. Maknanya pada bulan 12 ini kita akan menyaksikan ada nama baru yang akan appoint, how to say appoint as a minister. How do you say that? There's a new candidate lah untuk menggantikan Datuk Seri Salahuddin Ayub, dan akan ada nama baru dalam kabinet. Senang cerita begitulah. Jadi ekoran lambat mengemas-kini kabinet. Kita tahu pelbagai spekulasi timbul, betul, dan ada menteri itu digugur, ditukar portfolio dan sebagainya, dan spekulasi ni boleh jejas semangat menteri untuk bekerja lah. Jadi bagus juga kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan tahun ini sama ada tukar portfolio ke, digugurkan ke, walaupun kerajaan hari ini stabil, kukuh, tapi tidak baik kalau menangguhkan pengemas maknanya sesuatu yang kita perlukan untuk assurance kan. Jadi jangan bagi berteka-teki. Salam 51. Okey. Jadi kelambatan itu boleh menyebabkan
orang tuduh beliau tak cekap ke, tak tegas ke dan sebagainya. Tetapi ingatlah, Datuk Seri Anwar ini seorang yang sangat sibuk. Dia boleh pergi ke Parlimen, dia mesyuarat dengan Menteri Kewangan. Lepas tu dia ke sana ke sini keluar negara, sejak ke conference, kejap dia balik dengan pergi ke Kemaman kan. Ya Allah, saya tak tahu berapa jam dia tidur sehari dan energi dia sangat hebat. Hebat daripada orang yang muda lagi. Orang muda pun tak lama lagi 10-1. Alhamdulillah, insya-Allah saya percaya itu akan berlaku. Saya percaya dan saya yakin itu akan berlaku. Tunggu dan lihat sajalah. Sebenarnya PRK Kemaman ni kalaulah MB Terengganu menang pun tak ada erti. Tak ada erti dan tak mengubah apa-apa. Tetapi jika BN menang, ia akan mengubah nasib orang Kemaman. Sebab orang Kemaman telah berjaya melantik seorang yang betul-betul nak bekerja untuk rakyat Kemaman. Dan seorang yang memang tinggal di Kemaman. Kan? Jadi kalau lantik MB, apa what's the point? Dia bukan, keluarga dia pun tinggal di Selangor. Dia bukan tinggal di Terengganu. Dan dia sibuk dengan tugas hakiki dia. Korang tengok korang tengok berapa banyak berapa kali dia turun berkempen di Terengganu ni. Sebab saya dengar cerita daripada orang Kemaman sendiri, susah nak nampak MB Terengganu ni turun berkempen di Terengganu. Jadi saya rasa insya-Allah kita doa semoga kemenangan buat kerajaan perpaduan, insya-Allah. Kan. Okey. Saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan My Digital ID ni. Nanti kita balik ke PRK balik. Kan, kita balik ke PRK balik, kita sentuh sedikit berkenaan dengan Digital ID lah. Ada yang walau-walau ni, sebab teruk sangat walau-walau duduk fitnah, main persepsi berkenaan dengan My Digital ID ni, tanam chip kat badan. Kau dah kenapa, Un? Kau dah kenapa, Un? Kena faham dulu, Un. Untik dan Un kena faham dulu sebelum nak kritik atau komen. Ya? Mula sekali My Digital ID ni dimulakan di zaman pemerintahan sebelum ini. Dan sebelum ini saya dah tunjuk berkenaan dengan saya dah bagi dengar sendiri apa yang Hamzah katakan. Hamzah kata apa berkenaan dengan My Digital ID ni. Dan kita tak pernah kritik pun berkenaan dengan itu. Sebab apa? Sebab kita nampak kebaikan untuk kita ni mengelakkan diri kita dijerat oleh scammer. Siapa yang nak kena jerat dengan scammer? Siapa nak kena tipu? Senang-senang je duit yang kita simpan, kan? Lepas tu boleh lebur macam itu aja, sekelip mata, kan? Ramai mana yang telah ditipu atas talian ni, kan? Okey. Jadi, okey, itu yang pertama. Apa dia sebenarnya My Digital ID ni? Apa dia sebenarnya? Okey. Jadi tanyalah, saya rujuk kepada influencer lain juga, saya tanya kepada kawan-kawan dan sebagainya. Okey, untuk mudah faham, ia menggantikan MyCard untuk transaksi online. Kita tahu semua sistem kerajaan berada di dalam silo sendiri. Kita register di MOF guna ID password tertentu. Tapi dalam kementerian lain mungkin kita guna ID password berbeza. Jadi satu masalah untuk ingat satu-satu. Korang pernah tak sering terlupa berkenaan dengan password? Kan? Jadi selepas ini kita boleh akses mana-mana sistem kerajaan yang berbeza menggunakan My Digital ID yang sama. Tak perlu ingat ID dan password yang bermacam-macam. Contoh, aku bagi contoh. Thank you Azli. Azli Love United. Contoh, hari tu kan kita sibuk nak mengeluarkan KWSP. Ramai mana yang cuak bila diorang tak ingat password KWSP. Kan, diorang nak check lah KWSP ada berapa dan semua, nak buat permohonan semua-semua, kan. Masing-masing cuak lah pergi ke WSP, tak ingat password dan sebagainya, kan. Jadi transaksi yang memerlukan kita hadir ke kaunter bersama MyCard akan perlahan-perlahan digantikan secara online lah. Boleh jimat apa? Masa dan tenaga kita. Dari segi teknikal, yang menggunakan public key cryptography, melibatkan penggunaan digital certificate. Jadi macam mana nak guna? Kena install app My Digital ID
di Play Store ataupun di App Store, kemudian pergi ke kios. Pergi ke kios My Digital ID untuk mendaftar. Masa nak daftar, di mesin kios guna MyCard tu, kena scan ibu jari juga untuk sahkan identiti. Kita perlu macam kita dekat bank kan. Bank kalau kita nak keluar duit lah, contoh nak keluar duit ke apa lagi yang memerlukan ID lah. Biasa kalau pergi kat kaunter ni nak keluar duit lah biasanya lah. Nanti aku terfikir je. Lebih kurang lah. Ataupun kau nak buat house check ke kan dia suruh kita dia masukkan IC tu, dia suruh kita thumbprint tu kan. Itulah same thing. Kena scan ibu jari juga untuk sahkan identiti, dan dia akan keluar lah maklumat berkenaan dengan kita tu. Kita juga perlu masukkan one time password yang akan digunakan. One time password tu yang akan digunakan lah untuk kita dan melibatkan ketika transaksi. Kita sistem ini juga bergantung kepada apa? Bergantung kepada sistem. Free Palestine from Malaysia. Hai yang baru masuk ni, tap screen dulu sementara kita nak membicarakan berkenaan dengan kita nak cerita berkenaan dengan PRK Kemak Mekik, berkenaan dengan My Digital ID ni. Kan. Sebab hangat sangat sehari dua ni berkenaan dengan My Digital ID. Jadi kita bangkitkanlah sekejap berkenaan dengan My Digital ID ni. Sebab kita share apa yang kita faham. Supaya tidak mengelirukan lah yang masuk dalam ni. Mungkin boleh share juga berkenaan dengan apa yang dengar dekat dalam ni. Kalau saya salah, betulkan. Okay? Jadi masa nak dah daftar berkenaan dengan daftar yang kios tu dah terangkan dah tadi kan. Dan sistem ni bukannya tracking untuk nak tahu di mana kita berada. Tak berkaitan langsung dengan tanam chip dekat badan bagian dan sebagainya. Kerajaan tak track pergerakan korang lah bebal. Korang kalau phone kita dicuri, kita boleh laporkan supaya My Digital ID kita yang dah ada dalam phone itu di revoke digital certificate dia lah. Dah faham kan? Maknanya contoh use case kalau kita nak buat nak buka account bank. Sama ni kita kena hadir ke bank bersama dengan MyCard untuk sahkan identiti. Lepas ni tak perlu lagi hadir ke bank, boleh apply online sahaja, dari rumah sahaja, bersama My Digital ID. Nak tengok website yang ada My Digital ID login ni, boleh pergi ke www.malaysia .government.my/portal/index. Lepas tu dia ada button untuk login dan menggunakan My Digital ID lah. Boleh install apps tu seperti yang aku katakan tadi. Jadi itulah, bila kita bercakap berkenaan dengan My Digital ID ni, ramai betul lah yang telah percaya kepada fitnah-fitnah, yang telah percaya kepada sentimen dan isu kan. Sebab tadi Walaum kata tengok dia nak create sentimen. Tak adalah. Kita ni tak mainlah create sentimen ni, bukan kerja kita. Kita cuma bila lah, saya bagi contoh kan. Macam tadi saya berikan pendapat saya berkenaan dengan Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha. Ramai yang kecam kata saya ni jilat lah apalah. Saya tak tahu kenapa. Saya jenis yang saya hanya kecam Walaum dan lebay saja. Geng sendiri saya tak attack. Malah awak pernah tengok tak saya attack mana-mana geng belah kita? Tak. Mungkin aku ni ada semangat yang jenis setia kawan lah kot. Maknanya kalau nak kecam geng sendiri tu, saya lebih suka tabayun lah. Kan? Kita tugas saya di sini buat penerangan dan counter. Bukan betul Mak Noah. Okey, saya nak invite Mak Noah ni naik atas. Mungkin Mak Noah nak tanya saya soalan. Bukan masalah patut pun tak patut pun. Sebab untuk apa saya nak serang geng sendiri? Orang yang serang geng sendiri ni, dia macam pada saya boleh kritik. Tapi kalau dia buat kerja yang bagus, kita kat kerja yang bagus lah. Kan? Untuk apa kita nak sengaja mengada-ngadakan, nak cari kelemahan dia dan sebagainya? Masalahnya kelemahan orang ni, kau tak ada kelemahan ke yang kau nak petikaikan kelemahan orang? Something like that lah. Bagi saya lah kan.
Kalau kita tak puas hati, kita boleh katalah patutnya dah boleh dah doktor bawa masuk berkenaan dengan masalah nurse ke apa ke kan. Kenapa nak kena ambil nurse luar negara? Lepas tu kita dengarlah penjelasan dia. Kalau kita tak puas hati dengan penjelasan dia, dia dah jelaskan. So apa lagi yang kita nak, betul tak? Jadi kadang-kadang aku pelik lah bila, okey lah, contoh macam tadi kan, bila saya up dekat Twitter lah, contoh Twitter, sebab kita tahu menteri iaitu Dr. Zaliha ni pada awalnya memang dikecam teruk lah. Dikecam teruk daripada segi apa? Dari segi dia memberikan tuala wanita pertama. Sebab dia adalah Menteri Kesihatan yang pertama wanita. First woman yang menjadi Menteri Kesihatan. Dan beliau banyak perkara yang menggembirakan kaki tangan KKM. Saya tak kata semua. Saya taklah maksudkan okey semua kaki tangan KKM berpuas hati. Wait. Haters will hate. Haters will hate. Even saya ada di sini pun, tak semua orang daripada kerajaan ataupun penyokong kerajaan yang suka saya. Tak semua. Dan saya pun kalau tak puas hati ke apa ke kan, kita bukan bekerja dengan government dan sebagainya. So kita buat semampu kita lah. Jadi bagi saya dia sangat perform. Kenapa saya kata dia sangat perform? Dan dia berjaya handle pelbagai isu daripada doktor kontrak sampai IHR. Tengok IHR ni diakui sendiri oleh doktor yang India tu, Dr. Ronald ke nama dia ke apa kan. Diakui sendiri oleh dia bahawa menteri lain tak pernah jawab berkenaan dengan IHR, walaupun IHR ni bukannya baru isu ini. Ya, akui itu. Dan bila saya kata okey sangat perform sebab dia menjawab semua persoalan berkenaan dengan apa yang kalau berkenaan dengan KKM ni lah. Dan dalam tempoh 100 hari saja sebagai Menteri Kesihatan dia menyelesaikan masalah 100,000 doktor kontrak dan serapkan mereka kepada lantikan tetap. Dan jangan lupa juga menteri pertama yang meluluskan RUU kawalan produk merokok adalah beliau. Dan kali pertama kita diperkenalkan dengan skim perubatan madani yang memudahkan urusan rakyat-rakyat marahan ni, yang B40 ni, supaya boleh ke klinik swasta bila-bila masa saja. Dan kita ada juga skim PERCA berkaitan dengan perubatan. Dan kita boleh daftar online untuk buat temu janji dengan klinik kesihatan juga. Ini semua dilakukan oleh Dr. Zaliha. Takkanlah tak nampak kan. Dan dia ni mengambil langkah proaktif dengan segerakan proses lantikan graduan perubatan secara pelatihan kontrak tanpa melalui proses temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dalam menangani kekurangan doktor dan juga jururawat di hospital awam dan swasta. Dan KKM juga akan memperkenalkan ward jangka pendek ataupun short stay ward. Short stay ward ni bagaimana? Bagi hospital yang punya ruang sebagai inisiatif untuk masalah kesesakan di jabatan kecemasan. Maknanya dia fikirkan macam mana dia nak selesaikan berkenaan dengan isu kesesakan ward kecemasan. Kadang-kadang ada hospital-hospital okay, I'm talking about a ministry here. If you are not satisfied, itu terpulang kepada anda. Itu adalah pendapat saya. Siapa kamu untuk mengatakan you a doctor? Well, that's how I see it. Ada tak KJ serap 12,000 doktor-doktor kontrak yang sebelum ni menunggu untuk diserap ke jawatan tetap? Adakah KJ melaksanakan berkenaan dengan RUU kawalan produk merokok? Saya nak tanya. Adakah KJ sebelum ini menyelesaikan kesesakan wad kecemasan? Bukan wad kecemasan. Apa dia panggil lah? Macam itulah, kan? Jadi adakah KJ menyelesaikan berkenaan dengan penyerapan graduan-graduan yang keluar je, lepas tu takkan nak menganggur? Masalahnya ini yang diperlukan oleh, thank you Sneh, ini yang diperlukan oleh warga KKM, staff KKM dan juga graduan-graduan yang fresh